Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Zaman bertemakan rakan tugas Hafiz Rosli. Hari ini pukul 7.30 kami nak bawakan kepada anda berita-berita terkini di astroawni.com dan juga perkara-perkara yang berlaku di luar negara. Dan ini adalah berita yang baru sahaja kami terima pada awal pagi ini, iaitu mengenai statistik daripada Johns Hopkins University di mana jumlah kes positif COVID-19 di seluruh dunia terus meningkat dengan pertambahan lebih 140,000 kes dalam tempoh 24 jam. Menurut data terbaru dari Johns Hopkins University, jumlah kes positif global kini meningkat kepada 7.58 juta berbanding 7.44 juta pada Jumaat. Amerika Syarikat kekal sebagai negara paling teruk terjejas dengan lebih 2.03 juta. Kes positif COVID-19 di Brazil pula terus menunjukkan trend peningkatan dengan jumlah kumulatif sebanyak 802,000 kes. Rusia di tangga yang ketiga dengan 510,000 kes. 5 lagi negara mencatatkan angka melebihi 200,000 iaitu India, United Kingdom, Sepanyol, Itali dan juga Peru. 8 negara lain pula berada pada kelompok negara yang mempunyai angka jangkitan melebihi 100,000 iaitu Perancis, Jerman, Iran, Turki, Chile, Meksiko, Pakistan dan juga Arab Saudi. Dan kita juga ingin membawa perkembangan dari segi jumlah maut akibat COVID-19, iaitu melihat kepada statistik dari Johns Hopkins University juga menunjukkan angka kematian akibat COVID-19 global terus meningkat sebanyak 5,000 kes dalam tempoh 24 jam lalu. Jumlah kumulatif kematian global kepada lebih 423,000 kes. Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan 114,000 kes. United Kingdom merekodkan kes kematian kedua tertinggi dengan jumlah kumulatif 41,000 kes. Dan peningkatan kes positif COVID-19 di Brazil turut mendorong kenaikan kes kematian dengan jumlah kumulatif lebih 40,000. Dan manakala kes kematian di Itali berada pada paras 34,000 kes. Dan sementara itu, Perancis dan Sepanyol masing-masing mencatatkan angka kematian 29,000 dan 27,000 kes. Negara lain masih mencatatkan angka korban di bawah 16,000 kes. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama juga terdapat satu laporan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang mana mereka menyatakan kebimbangan kesan COVID-19 ini ke atas wanita dan juga belia di negara berpendapatan pertengahan. Dan dalam masa yang sama juga turut menyerukan kebimbangan, kerisauan tentang puncak ataupun gelombang kedua di beberapa negara yang buka kembali aktiviti ekonomi mereka. Kerana apa? Kerana kebanyakan negara di Eropah seperti kata Dr. Tedros menyatakan bahawa walaupun terdapat peningkatan ataupun penurunan kes sebenarnya, penurunan kes dari segi kes kematian dan juga dari segi kes-kes baru di negara-negara Eropah, tetapi situasi memburuk di peringkat global. Dalam erti kata lain, terdapat peningkatan kes yang terjadi di dalam negara-negara tertentu, contohnya seperti Brazil, seperti India dan juga beberapa negeri di Amerika Syarikat itu sendiri. Dan kita dengar apa kata Dr. Tedros mengenai kebimbangan yang disuarakan ini. As the pandemic accelerates in low and middle income countries, WHO is especially concerned about its impact on people who already struggle to access health services, often women, children, and adolescents. The indirect effects of COVID-19 on these groups may be greater than the number of deaths due to the virus itself. Because the pandemic has overwhelmed health systems in many places, women may have a heightened risk of dying from complications of pregnancy and childbirth. The current uptick in cases in some countries can be represented, yes, as a second wave or a second peak. In other words, that the disease has not reached a very low level, maintained a low level and then come back sometime later in the year. This is possibly in some countries related to reopening of society, remixing of people, and being in a situation without adequate social distancing, without adequate measures in place.
Baik, wujud juga kebimbangan terhadap gelombang kedua jangkitan COVID-19 telah membuatkan 6 pasar makanan utama di Beijing ditutup pada Jumaat, sementara India yang membuka semula sekatan minggu ini mencatatkan peningkatan dalam kes harian. Dan dalam pada itu, terdapat peningkatan kes baru pandemik itu di beberapa negeri di Amerika Syarikat yang membuatkan katil di hospital semakin penuh. Dan pakar kesihatan seluruh dunia menyatakan kebimbangan dalam beberapa hari terakhir ini bahawa beberapa negara bergelut dengan kesan ekonomi akibat lockdown mungkin melonggarkan sekatan terlalu cepat dan bahawa COVID-19 boleh tersebar semasa protes anti perkauman. Pesuruhjaya Kesihatan Eropah Stella Kyriakides menyeru 27 anggota Kesatuan Eropah EU untuk kembalikan langkah-langkah sekatan jika diperlukan dan melakukan ujian saringan virus itu apabila membuka kembali sekolah dan juga perniagaan. Contohnya di China, terdapat 2 kes baru COVID-19 di ibu negaranya sekaligus pihak berkuasa menutup 6 pasar makanan besar yang dikunjungi 2 lelaki dijangkiti namun tidak diketahui bagaimana mereka boleh terjangkit. India pula membuka sebahagian besar pengangkutan awam, pejabat dan pusat membeli belah minggu ini setelah hampir 70 hari namun pegawai kesihatan menyatakan ia masih beberapa minggu lagi sebelum meratakan lengkungan kes yang sedang meningkat, Fizi. Dan angka kematian sebanyak 8,498 di India. Namun Kementerian Kesihatan menyatakan terdapat peningkatan sehingga hampir 11,000 pada Jumaat dengan kebanyakan direkodkan di Delhi, Mumbai dan Chennai. Dan sementara itu di Turki, Persatuan Perubatan menyatakan pelonggaran sekatan pada 1 Jun adalah terlalu cepat walaupun jumlah kematian harian menurun dalam beberapa minggu terakhir kepada sekitar 20 orang. Dan anggota pasukan penyelidik COVID-19 Persatuan Medik Turki, Kavit Isik Yavuc berkata terdapat perbincangan mengenai bilakah gelombang kedua akan berlaku namun gelombang pertama pun masih belum diatasi katanya. Walaupun jangkitan baru semakin perlahan di kebanyakan negara Eropah, pakar kesihatan melihat risiko sederhana hingga tinggi bahawa kenaikan pasca lockdown mungkin memerlukan sekatan baru. Ya, dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropah ECDC meramalkan adanya peningkatan yang sederhana di seluruh Eropah dalam beberapa minggu mendatang yang boleh menyebabkan sistem kesihatan mengalami tekanan jika tidak diperiksa dengan cepat. Andrea Ammon, pengarah ECDC menekankan pentingnya menjaga jarak fizikal, kebersihan tangan dan apa yang disebut sebagai etika pernafasan. Pegawai telah menyatakan kebimbangan virus itu dapat merebak di antara puluhan ribu orang yang berkumpul di bandar-bandar besar di Eropah untuk berdemonstrasi menentang perkauman setelah kematian warga kulit hitam George Floyd dalam tahanan polis Amerika. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahawa ancaman kebangkitan COVID-19 masih lagi nyata. Jelasnya, walaupun keadaan bertambah baik di Eropah namun secara globalnya masih buruk dan ia memerlukan solidariti global untuk mengalahkan wabak itu sepenuhnya. Dan kata WHO, daripada 5,347 kematian baru dicatatkan di seluruh dunia, 3,681 di Amerika. Dan kira-kira setengah daripada negeri di Amerika termasuk Texas dan Arizona, jumlah pesakit COVID-19 semakin meningkat sekaligus terdapat kebimbangan bahawa pembukaan semula ekonomi Amerika mungkin mencetuskan gelombang kedua, Fizik. Dan negeri Alabama, Florida, North Carolina, South Carolina, Oregon dan Nebraska semuanya mempunyai jumlah kes baru pada Khamis dan indeks utama Wall Street dibuka lebih tinggi pada Jumaat sehari selepas menjuna mendadak kerana dikhawatiri akan muncul semula jangkitan baris. Ketua Institut Kesihatan Global Harvard Ashish Jha berkata Amerika Syarikat mempunyai lebih 113,000 kes kematian yang tertinggi di dunia dan angka itu dijangka meningkat lebih 200,000 menjelang September nanti. Ya, itulah perkara yang menjadi kebimbangan di seluruh dunia sehingga menyebabkan pasaran saham di Amerika itu menjunang semalam apabila terdapat laporan bahawa terdapat peningkatan kes ataupun dalam arti kata lain gelombang kedua di Amerika yang berlaku. Tetapi hari ini pasaran saham di Amerika mencatatkan peningkatan ataupun mencatatkan nilai-nilai yang positif hari ini kerana dikatakan tidak mempunyai kes-kes baru. Namun apapun, kebimbangan gelombang kedua itu masih ada dan kita sendiri Malaysia telah pun melaksanakan perintah kawalan pergerakan pemulihan yang mana melonggarkan banyak sekali sekatan. Betul. Dan akhirnya tanggungjawab itu bukan lagi terletak kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara MKN, kerajaan dan juga pihak-pihak berkuasa yang menjalankan sekatan melonggarkan untuk mengekang penularan COVID-19 ini, tapi bahu dan juga tanggungjawab itu akhirnya jatuh kepada rakyat Malaysia itu sendiri.
PKP, PKPB, PKPP, PKPK lah sendiri lepas ni. Okey, baiklah, dalam masa yang sama Fizi, kita ada cerita mengenai Update kes kita. update kes di Malaysia yang mana kita lihat semalam apa cerita dia Fizi, ada kes baru Semalam katanya. nampaknya ada 33 kes baru dilaporkan, menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,402 kes, dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, pada Jumaat 103 kes COVID-19 dilaporkan sembuh dan dibenarkan discharge. Dan kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan ini. Ingin dimaklumkan daripada 33 kes baru yang dilaporkan hari ini, 16 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 17 kes penularan di dalam negara, 14 kes adalah bukan warga negara dan 3 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia. Perincian bagi 3 kes di kalangan warga negara Malaysia adalah seperti berikut. 1 kes saringan kontak kepada kes positif iaitu kes 7,735 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 1 kes saringan pusat tahfiz di Selangor. 1 kes saringan kepada kes kematian di dalam komuniti seperti dilaporkan di atas iaitu kes kematian 119. Okey, seperti yang dilaporkan Datuk Dr. Nur Hisham, 33 kes baru, 16 kes import, 17 warga tempatan. 3 daripada 17 kes itu adalah melibatkan penularan melibatkan warga negara Malaysia itu sendiri, dan jumlah kes sembuh semalam 103, meningkatkan jumlah kes keseluruhan yang telah pun sembuh daripada pandemik ini adalah sebanyak 7,168. Yang mana kes baru kematian direkodkan semalam adalah 1 dan jumlah kematian keseluruhannya adalah sebanyak 119 kes, dan jumlah total untuk Malaysia COVID-19 meningkat kepada 8,402 kes, dan kita boleh dikatakan antara yang terendah di Asia Tenggara itu sendiri berbanding negara-negara jiran seperti Indonesia dan juga Singapura itu sendiri, di mana peningkatan kes di Singapura melibatkan kluster warga asing bagi negara itu. Okey, baiklah, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada satu perkara yang mana menjadi kebimbangan kerana semalam dilaporkan bahawa terdapat seorang tukang gunting rambut warga asing. Beliau semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP PKPB telah pun menjalankan khidmat yang sebenarnya tidak boleh dijalankan, yang tidak dibenarkan dari rumah ke rumah, dan dia sendiri tidak tahu bahawa dia mempunyai jangkitan tersebut, dan sekarang ini Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun terpaksa mengambil semula ataupun mengesan kontak-kontak rapat daripada tukang gunting rambut ini, dan inilah yang menjadi kebimbangan kita apabila kita melonggarkan semula sekatan ini, kerana terdapat mereka yang melanggar undang-undang PKP PKPB semasa kita melaksanakan ataupun menguatkuasakan perkara itu ketika itu, dan sekarang ni adalah kesannya, kita sedang merasai kesannya itu sendiri. Dan kita nak dengar apa kata Datuk Dr. Nur Hisham yang mana semalam telah mengesahkan laporan kes COVID-19 mengenai seorang penggunting rambut warga Pakistan yang bekerja di sebuah kedai gunting rambut di ibu negara di KL ni. Dan kata KKM, mereka sedang melakukan pengesanan kontak rapat. Kita dengar apa berita yang mencetuskan kebimbangan buat kita ini. Dan saya ingin memaklumkan Pejabat Kesihatan Titi Wangsa telah menerima satu notifikasi COVID-19 daripada sebuah hospital swasta pada 11 Jun 2020. Kes merupakan seorang lelaki warga negara Pakistan yang bekerja sebagai tukang gunting rambut di salah sebuah kedai gunting rambut di Kuala Lumpur. Hasil siasatan awal, kedai gunting rambut tersebut tidak beroperasi sejak bermulanya fasa PKP yang pertama, iaitu pada 18 Mac 2020. Namun, beliau terus memberi khidmat menggunting rambut dari rumah ke rumah atas permintaan klien di kawasan sekitar. Terdapat seramai 25 kontak rapat yang dikenal pasti setakat ini melalui rekod panggilan telefon, iaitu 4 orang rakan serumah dan 21 orang klien. Kedai gunting rambut tersebut mula beroperasi pada 10 Jun 2020 dan majikan telah membawa beliau menjalani saringan COVID-19.
Terdapat seramai 15 kontak rapat yang telah mendapat khidmat menggunting rambut daripada beliau sehingga 11 Jun 2020. Dengan itu, jumlah kontak yang telah dikenal pasti adalah seramai 40 orang. Mereka ini telah disaring dan diarah untuk dikuarantin di rumah. Warga negara Pakistan ini telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh pada 11 Jun 2020. Punca jangkitan belum dikenal pasti dan siasatan masih terus dijalankan. Baik, sejak kebelakangan ini kalau kita lihat kebanyakan kes-kes melibatkan positif COVID-19 di Malaysia adalah daripada mereka warga asing dan sebagainya, iaitu mereka bekerja di sini dalam pelbagai perkhidmatan. Dan ini kata daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu kementerian sendiri akui bimbang pelibatan warga asing dalam sektor pekerjaan di negara ini, termasuk dalam sektor yang kita sebutkan tadi, iaitu dalam sektor gunting rambut ini selepas industri itu dibenarkan kembali beroperasi. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, setakat ini data yang diterima KKKM menunjukkan lebih 2,000 pekerja asing terlibat dalam perkhidmatan tersebut. Justru bagi mengekang penularan COVID-19 tersebut, kumpulan tersebut diwajibkan untuk menjalani ujian saringan. Dan ini kata daripada beliau, kita dengarkan. Salah satu daripada syarat untuk mereka mulakan kerja di kedai ialah mereka kena melaksanakan ujian COVID-19 untuk warga asing penggunting rambut. Jadi kita telah jalankan syarat ni dan juga sekarang ni kita dapati ada kes yang positif. Tetapi itulah kebimbangan kita. Tapi kalau kita lihat dari segi gejala dan sebagainya, kita walaupun pesakit ataupun penggunting rambut tersebut tak ada gejala, tetapi kita tetap akan asingkan mereka di hospital dan juga kita akan saring close contact ataupun active case detection di kalangan rakan-rakan mereka, teman-teman serumah dan juga kontak rapat mereka. Dan juga klien-klien yang telah menjalankan gunting rambut oleh mereka. Okey, baiklah, disebabkan oleh kes gunting rambut ni, melibatkan penggunting rambut ni yang membuatkan terdapat kebimbangan dalam kalangan masyarakat itu sendiri, yang mana kita selepas ini ialah dah PKP, PKPB, ramai yang saya rasa telah pun menggunakan gunting sendiri untuk menggunting rambut, ada yang jadi, ada yang tak jadi. Macam tapi dalam gunting sendiri katanya kan. Tapi dalam masa yang sama itu yang membuatkan kita bimbang sekiranya kita pergi ke kedai gunting rambut dan kita mendapat jangkitan COVID-19. Justru itu semalam Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan bahawa pengguna kita berhak untuk meminta surat pengesahan ujian swab daripada penggunting rambut warga asing untuk buktikan mereka sah negatif COVID-19. Dan pada masa yang sama, beliau menjelaskan orang ramai diseru melaporkan kepada pihak berkuasa jika ada mana-mana pemilik premis dan pekerja warga asing yang gagal mengemukakan surat pengesahan berkenaan. Justru itu, ini bermakna buat pekedai ataupun gunting rambut, pemilik kedai gunting rambut dan sebagainya yang pakaikan buruh tenaga asing perlu menjalankan ujian saringan COVID-19, wajib menjalankannya kerana melibatkan warga asing. Dan kita sebagai pengguna, sekiranya kita was-was dan sebagainya, kita boleh juga minta kepada warga asing tersebut ujian ataupun surat kertas ujian mereka telah pun disahkan negatif COVID-19 itu, Hafizi. Tapi Fizi, kalau kita lihat, kerajaan juga bolehlah mempertimbangkan untuk memudahkan pekerja-pekerja asing ini untuk menyaring ataupun untuk membuat saringan. Kerana apabila mereka ini pergi ke hospital private ataupun hospital swasta, kosnya agak tinggi, sekitar 300 hingga 500. Saya kira ia mungkin tidak mampu oleh pekerja-pekerja asing ini yang mungkin ada yang makan gaji hari dan sebagainya. Jadi kerajaan perlu meneliti dalam usaha kita ingin memastikan pekerja-pekerja asing ini disaring, jadi permudahkanlah untuk mereka menyaring mungkin di hospital kerajaan dan sebagainya, PG. Dan untuk itu ada lagi perkembangan kita bawa ataupun kita berehat seketika, PG? Kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini.
Baik, Anda Fizi. Anda masih lagi bersama dengan kami, Hafizi dalam Awani Pagi, dan kita masih lagi membincangkan mengenai isu COVID-19. Dan ini satu lagi pengumuman yang telah dinyatakan sendiri oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah ketika sidang medianya semalam, iaitu KKM telah pun membuat kesimpulan bahawa keputusan positif COVID-19 bagi pesakit yang telah sembuh adalah berpunca daripada fragmen virus yang telah mati. Jika kita dapat saksikan dari segi jumlah statistik mereka yang telah sembuh di negara kita lebih daripada 7,000, dan ini adalah sebab-sebab yang mungkin ini berdasarkan kepada kajian dan juga penelitian daripada KKM sendiri mendapati adanya virus ataupun fragmen virus yang telah mati daripada COVID-19 itu, Fizi. Ya, dan penemuan serupa juga telah dilaporkan di beberapa negara, contohnya seperti di Korea, China, Singapura dan juga Jerman, yang mana pemantauan ialah bertepatan dengan hasil siasatan mendapati bahawa tempoh jangkitan atau infectious period bermula 2 hingga 3 hari sebelum gejala bermula dan adalah di kemuncak 1 hari sebelum gejala. Dan tempoh berjangkit juga didapati menurun kepada paras yang sangat rendah dalam masa 7 hari. Selepas itu, ini selaras dengan kenyataan dikeluarkan oleh WHO dalam Clinical Management of COVID-19 Interim Guidance Mei 2020, yang mana kebanyakan pesakit positif COVID-19 hanya boleh menyebarkan penyakit ini dalam jangka masa 10 hari daripada permulaan penyakit itu. Itu adalah dapatan kajian daripada KKM. Ini dalam arti kata lain, pesakit yang telah pun mempunyai penyakit itu kemuncaknya adalah pada 2 hingga 3 hari sebelum gejala seperti demam, sakit tekak dan sebagainya berlaku, dan 1 hari sebelum gejala itu. Itu adalah ketika puncak penyakit itu, virus itu boleh tersebar, dan tempoh ataupun incubation period untuk virus itu semakin kurang efektif lah, semakin kurang keboleh jangkitannya adalah dalam tempoh sehingga 7 hari. Itu yang dapatan kajian didapati oleh KKM melihat kepada beberapa laporan di seluruh negara, seluruh dunia itu sendiri. Dan kita juga ingin membawa perkembangan melihat kepada pembukaan semula sekolah pada 24 Jun ini, iaitu melibatkan mereka yang menduduki peperiksaan awam seperti SPM, SVM, STPM, STAM dan juga peperiksaan antarabangsa yang setara. Ini nasihat daripada Kementerian Kesihatan sendiri, iaitu KKM menggalakkan pelajar bergejala pakai pelitup muka. Dan kalau kita lihat berdasarkan kepada laporan ini, iaitu Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, amalan penjarakan sosial juga mampu mengurangkan lebih 65% risiko jangkitan COVID-19. Dan apa yang penting katanya adalah mereka yang mempunyai gejala digalakkan memakai pelitup muka. Jika tidak, kita melihat kepada amalan penjarakan sosial itu. Jadi pihaknya juga meminta mereka mematuhi penjarakan sosial, dan katanya ia mampu mengurangkan lebih 65% risiko jangkitan. Bagaimanapun jika mereka batuk, mereka perlu memakai pelitup muka, dan itu katanya dan juga penjelasan beliau terhadap kepada semua pelajar-pelajar, dan juga harus diberi perhatian juga oleh sekolah-sekolah dan juga oleh guru-guru bagi memastikan sekolah itu tidak terjadi penularan COVID-19 itu ketika mana sekolah dibuka pada 24 Jun depan. Ya, itu penting kepada pelajar-pelajar yang nak ambil SPM, STPM dan peperiksaan-peperiksaan penting untuk tahun ini. Itu adalah untuk mengelakkan sekiranya ia terjadi masalah. Pelajar tak dapat pula nak ambil peperiksaan tersebut kerana terpaksa kuarantin dan menjalani rawatan dalam tempoh yang agak lama untuk COVID-19 ini. Okey, baiklah, saya rasa setakat itu saja berita-berita di Awani Pagi. Sebenarnya banyak yang anda boleh saksikan di astroawani.com untuk anda sebelum anda keluar rumah. Ini adalah berita-berita penting yang ada di astroawani.com untuk anda melihat dan juga boleh berbual bersama kawan-kawan ketika mana krisis COVID-19 ini melanda, memerlukan informasi dan juga komunikasi itu disalurkan secara efektif oleh anda dan juga semua rakyat Malaysia ini sendiri. Okey, baiklah, saya rasa setakat itu saja untuk Awani Pagi hari ini. Saya Hafiz Zaman. Dan saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.